Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh mula Okay, so ini adalah topik terakhir kita lah untuk discussion sebelum hujung minggu ni. Kita akan ada, bukan hujung minggu ni, hari Jumaat kan. Jumaat ni ada apa? Ingat tak? Ada Jangan lupa pula So kita akan ada hot 2 pada hari Jumaat ni. So probably akan cover sampai topik yang kita akan discuss hari ni lah. Jadi dia akan cover almost every topic. Okay, especially function dan juga array. Dua ni lah paling utama sekali. Okay, boleh lah terus So maybe hari ni kita akan discuss sikit je lah berkenaan dengan passing array to a function. Okay, passing as a parameter. Okay, kita akan passing array as a parameter to a function. So I believe most of you dah buat apa kan passing array ni, betul tak? Ke ada yang tak buat lagi dalam projek ke, dalam assignment lab? Ada tak you berhadapan dengan keadaan yang you kena pass array? Ada. Ada kan? So mana yang dah tahu tu, so ini sekadar maklumat tambahan lah. Yang tak tahu tu you kena bagi perhatian lebih sikit lah. So nak tak nak you memang akan perlu passingkan array ni lah. Kalau you punya program melibatkan array kan. Memang kena ada array lah. Untuk mini project pun kena ada array kan. So most probably you have to pass the array lah to function. So kalau you look around dekat internet kan, sebab saya tak discuss lagi ni, so mungkin you cari maklumat you sendiri. So there are more than one way sebenarnya untuk passing array ni. Untuk passing array to a function, dia ada pelbagai cara. So ada yang gunakan pointer kan, ada yang passing the whole array, bukan the passing whole array sebenarnya. Tak boleh passing the whole array tu sebenarnya. Tak ada keadaan yang kita boleh pass semua. Kita hanya boleh pass satu point. Okay, satu point iaitu permulaan array tu. Dan kemudian kita akan manipulate maklumat yang kita dapat tu, iaitu permulaan array tu, untuk kita rebuild kan array tu pada function yang kita passkan maklumat tu. So hari ni kita akan gunakan, saya akan tunjukkan satu cara je lah yang saya rasa tak tahu lah, saya rasa mungkin kurang confused sikit lah kalau gunakan cara ni kan, berbanding sekiranya kita gunakan pointer kan. Semuanya kalau you gunakan, you dah familiar dengan, and then you think that you dah faham kan konsep dia. Okay. Maksudnya kalau you nak gunakan pointer lah, you nak gunakan pointer untuk passkan array to a function, you faham konsep dia. So there is no problem lah kalau you nak gunakan. Can proceed lah, boleh gunakan. Okay, passing array dengan menggunakan pointer. But saya tak akan discuss satu di sini. Cuma saya nak tunjukkan satu cara macam mana kita nak passkan array. Menggunakan satu cara yang saya rasa lebih mudah untuk difahami lah. Okay, so sebelum itu boleh nampak tak screen saya ni? Nampak. Alright, so ada dua array yang akan kita discuss. Satu 1D array, satu lagi 2D array lah. Nak tengok macam mana kita nak pass 1D dan juga 2D. So first kita declare array. So kita ada
one bit array. Apa benda number lah. Lebih senang Okay, ni kita terus buat initial value dia number, and then kita nak kira untuk 5 number. Then kita letak value, dan kita nak initialize value untuk array. Ingat lagi tak? Sama dengan Kurungan berlekuk. curly bracket ni kan. Okay, so kalau 5 masukkanlah 5 value kan. Okay, and then kita nak tengok juga array berjenis string Ini kita nak gunakan 2D array kan. Name lah. Okay, name 2 nama panjangnya 10. Okay, sama juga. Ali. Okay. Apa jadi sekiranya kita printf %b. Nak tengok nak check. Ni kita nak print number. Jangan ada orang masuk ni. Apa yang akan keluar kelas kalau kita print sebegini? Kita tak letak pun, kita nak elemen yang keberapa kan? You rasa apa yang akan keluar? Semua. Betul ke keluar semua? Saya tunjukkan kamu apa yang akan keluar Alright. Dia lain kita print name kan. Kalau print name tengok output dia Okay, ini you kena fahamkan sikit. Nampak tak apa yang keluar tu? Address. Ini adalah address untuk apa? Address untuk apa? Number. Number yang mana? Number kan ada 5? First number. Ini adalah address untuk first number. So you kena ingat, sekiranya kita dalam anywhere dalam program kita kan. Okay, anywhere dalam program ada statement yang begini kan. Number sahaja kan. Okay, nampak coding balik Ada number saja yang kita hantar kan, ataupun yang kita buat calculation ke apa, any process lah dalam kita punya coding yang melibatkan array, tapi dalam statement tu hanya ada number je. Okay, tak ada index je. Ini kan index kosong ke kan, contohnya kosong ni kita nak print. Kalau kosong ni confirm lah kita nak print nombor berapa kalau kosong? 10. Kosong ni kita nak print nombor 10 kan. Tapi sekiranya tak ada index kan, tak ada number index, so bermaksud kita nak access address bagi elemen pertama array tersebut. Ini adalah amat penting lah untuk kamu fahamkan konsep passing array ni kan. So apa yang sebenarnya kita passing kan, kita tak passing the whole array actually. Kita hanya passingkan benda ni lah nanti. Okay, kita tengok
Okay, then faham so ini print address of address of number kosong lah ataupun elemen pertama kan bagi array number. Penting elemen pertama tu yang penting. Right. Nanti kita nak check balik lepas ni kan. So sekiranya kalau kita nak print kan value bagi array ni kita gunakan for. Ni saya ulang-ulang ni sebab saya tak akan lupa lah. So sekiranya ada array mesti ada for kan. So kalau array tu adalah 1B array, so kita gunakan for biasa kan. Satu for. Sekiranya 2D array kita gunakan nested for. Okay, ada for di dalam for kan. So I kurang daripada berapa? Lima. I kurang daripada size kan. Then I plus plus. Ni declare I, jangan lupa kan. So print, kita nak check dalam kita punya memory value tersebut ada kan. Di number apa dalam ni? 5. Hai. Jangan lupa. Dah nak hot dah ni hari Jumaat. Jangan lupa. Okay. So bila kita run supposedly adalah dalam memori kita semua value tersebut kan. Kalau tak ada tu something wrong lah. Okay. So make sure value dah ada. Okay, nanti masa you buat code pun macam itu. Kita tak nak you dah complete semua baru test. You test run and then you akan dapat banyak bug dan juga error, you pening. So buat satu-satu. Bila you dah buat input and then you check input tu masuk ke tak dalam sistem kan. Macam mana nak check? You kena print lah value yang you dah masukkan tu. Macam ni kan. Okay, so yang first ni address tadi and then seterusnya adalah value bagi array number. Okay, dah masuk baru kita boleh proceed dengan proses seterusnya kan. You nak passing ke, you nak buat calculation ke, itu next. Make sure value ni dah ada dulu dalam memory. Right. Okay, so value dah ada, boleh proceed dengan proses yang seterusnya lah. Okay, so itu je lah kot, kita print dulu lah. Yang untuk calculation tu kita buat sendiri lah, calculation apa kan. Sekarang ni kita nak passkan kan, kita nak passkan value ni. Kita nak passkan kepada satu function. Okay, katalah function ni adalah function berjenis void kan, kita nak print je kan. Function jangan lupa kan, function void macam mana nak panggil, function non void macam mana nak panggil kan. Kalau void dia tak ada sama dengan kan. Ingat tak? Contohnya apa? Average kan. Sama dengan function calculate. Contohlah kan. Ini parameter dia kan. So ini adalah cara kita nak panggil function non void kan, ada sama dengan. So, kalau void tak ada sama dengan. Cara panggil function kan. So kita nak panggil function calculate, iaitu function berjenis void and then kita nak passkan. Kita nak passkan array kita lah. Okay. So and then dalam function calculate tu nanti, dekat bawah kita create function calculate, void calculate, akan menerima array tadi dan dia akan print ni lah. Kita nak print saja dulu. Okay, ini so saya ini biasa ni lah. Bawah tu kita nak print benda-benda lain lah. Kita nak tallykan sama tak dengan yang atas ni kan. Okay, so persoalannya macam mana kita nak passkan array number ni kepada function calculate.
Itu yang Number, kita nak discuss. Apa dia? buat number I sama kat atas. Number I dekat Sama macam dekat look for tu. sama dengan loop phone dalam ni. Ya. Itu nanti Jap. Ini kita nak pass dulu. Okay? Kita nak passkan dulu number ni. Okay. Kita nak passkan number ni. Okay. Ada yang pass one by one kan. Ada yang pass the whole array. Sekarang ni kita nak passkan the whole array. Okay, kita bukan nak passkan dalam ni. Kita tak, boleh juga nak passkan dalam ni. Tapi tengok keadaan kan. Sesuai ke tak sesuai kan. Kalau kita nak passkan the whole. And then kita nak buat ada proses lain di dalam ni. So kita kena passkan the whole. Tengok keadaan lah. Ada yang keadaan yang membenarkan kita untuk pass satu-satu kan. Kita pass satu-satu array tu. Boleh juga kan. Tapi tengok keadaan lah. So dalam keadaan ni kita nak passkan the whole array. Okay, senang je sebenarnya. So kalau kamu gunakan pointer gunakan pointer lah. Tapi ini saya nak tunjukkan satu cara lain. Iaitu dengan cara kita first, kita ada dua benda yang penting dekat sini lah. First adalah size. Okay, size array tersebut. So kita perlu passkan kepada function. Kita kena ingat kan, function ni dia independent kan, antara satu sama dengan yang lain. So kalau kita tak passkan information, information yang sepatutnya kepada function tersebut, so dia tak akan tahu apa benda sebenarnya yang kita nak buat kan. Contohnya kita ada array number. Okay, array number ni dia bersaiz 5. Maksudnya ada 5 elemen. So bila kita nak passkan array number ni kepada function calculate, so kita kena bagi tahu dia. Kena bagi tahu dia ada 5 elemen. Size dia ada 5. Kalau tak ada tak tahu lah. Okay, so nanti kita nak buat proses yang seterusnya lah dalam function calculate ni nanti. So first kali yang paling mudah cara untuk passing array adalah kita passkan size dia. Okay, dalam case ni size tu adalah static, iaitu 5 kan. So kita passkan number 5. In case kalau size tu user yang masukkan kan. User scanf kan. Scanf size for example kan. So di sini letaklah size. Kan ini kita dah buat latihan kan. Contohnya kat sini kan, sebelum kita buat declaration ni kan. Ingat tak? Kita buat kan ni, size kan, contoh kat sini. So sebelum tu kita ada buat scanf sini kan. So kat sini adalah scanf size kan, masukkan size number kan. So sini jadi size lah. Betul? Betul. Sini ada scanf bla size kan. So size so ini adalah bukan static, ini adalah dynamic size lah kan. So size tu berubah ikut apa yang user masukkan kan. So user masukkan 10 lah. So dekat sini kita akan pass 10. Macam tu. So dalam case ni kita kita tak nak tengok ni. Ini nanti kemudian kamu boleh test lah. Kita nak tengok yang berjenis static. Itu size dia kita dah predefine awal 5 kan. So dekat sini kita pass 5 lah. Ataupun ikut kamu lah kan. Ini dia nak beritahu tak semestinya berbentuk nombor kat sini kan. So dia boleh passkan dalam bentuk variable, boleh kan. And then yang penting kita passkan size dahulu. Bila dah passkan size, barulah kita passkan kita punya apa ni tadi? Ingat tak? Apa benda ni? Array. Memang nak array kan, tapi sebenarnya apa yang kita passkan tu? Kita passkan address. Kita passkan address. Ni kan saya tunjuk ni, saya print ni. Yang keluarnya adalah address kan. So samalah bila kita letak sini dalam ni macam ni, number ni. So maksudnya kita passkan address ni. Kita passkan address bagi array number kosong. Okay, clear So first, bila kita ada array yang kita nak pass kepada function, kita passkan size dia. Size ni boleh jadi dalam bentuk static number ataupun boleh jadi variable. Okay, depend pada keadaan. So dalam ni kita passkan static number. Okay, sebab kita dah predefine awal
number dia ada 5 saja. So kalau number ni based on user punya input, so letaklah variable apa kan? Contoh size kan, size lah, kita paskan size. Then kita letakkan nama array tersebut. Okay, nama array tersebut ni sebenarnya dia adalah kita paskan address bagi elemen pertama array tersebut. Okay, so then okay, untuk menerima, untuk terima tak boleh lah buat macam ni. 5 number, tak boleh lah macam tu. Boleh macam tu kan. Bila kita paskan 5, okay, ingat konsep ini adalah konsep menerima. So konsep menerima, di sebalik dia, kita dah discuss ni, di sebalik dia ada konsep sama dengan lah kan. Contohnya kalau sini kita paskan X kan. So ini yang terima X juga. So perumpamaan dia apa? X sama dengan apa? X. Kan? Kalau sini kita paskan Z. Perumpamaan dia apa? Z sama dengan Z. Perumpamaan dia, okay, itu perumpamaan dia X sama dengan Z. Ni kena faham konsep ni. Ni function dah ni. Refresh balik kan. Faham So maksudnya apa yang kita paskan ni, okay, dia punya perumpamaan adalah X ni sama dengan Z. Kita bagi value pada X ni. Value dia apa? Value dia adalah yang kita paskan daripada main lah. X sama dengan Z. So sama juga. Kalau kita buat 5 kan. Sini kita buat 5 juga. Mana logik dia kan? Mana ada equation 5 sama dengan 5? Ada ke? 5 sama dengan 5. So apa benda ni kan? Tak ada kan? Dalam coding tak ada. Dalam coding tak ada 5 sama dengan 5 ni. Tak ada kan? Dia depan ni mesti variable. Depan ni mesti variable yang menyimpan nilai 5 kan? Contoh X sama dengan 5. Baru boleh. So kat sini tak boleh. You letak 5 kan? Sini mesti variable yang menerima nilai 5 ni. You nak buat apa? Okay, contoh kita nak 5 ni apa? 5 ni size kan? Size number kan? Betul kan? So kita letak dia size. So dia akan jadi size ni akan menerima value 5. Okay? So ini size first time digunakan jangan lupa lah kita kena declare. Okay, first kita passing size and then dia diterima oleh satu variable. Okay, ini pun sama. Okay, number, kita nak pass ke number kan, buat apa kan, no point. So number ni adalah, kalau kita passkan je tu, so maksudnya apa benda, tak ada apa-apa lah. So sekarang ni kita nak passkan number ni supaya dia menjadi address awal bagi array number. So kat sini kita kena letak array lah. Dia tu kan. Array number. Okay, array number yang bersize sebab tu kita kena bagi size dulu. Baru kita boleh letak dalam ni. Otherwise dia akan jadi error kan. Dia tak tahu berapa dia punya size number ni. Okay, ini adalah saya rasa paling senang lah untuk kita passing. Okay, passing function, passing array kepada sesuatu function. Iaitu first kita passkan dia punya size. Okay, passkan size. Okay, size ni akan digunakan semula di dalam second parameter. Okay, dalam second parameter kita passingkan address bagi array tersebut dan dia akan diterima sebagai array size, array address bagi array yang baru lah. Array yang baru di dalam function calculate. Ini array yang baru kan, bukannya array yang sama ni. Saya gunakan nama yang sama ni. Kalau kamu nak gunakan nama lain pun boleh kan. Contohnya silakan array size. So dia akan jadi, dia memang berbeza kan sebab dia berada di dalam
function yang berbeza, tetapi dia merujuk kepada satu address yang sama. So bila address ni kita ubah value dia, automatic yang bila kita ubah value size ni, so automatic number ni pun akan berubah lah, sebab dia merujuk kepada address yang sama. Konsep macam konsep pointer lah, tapi kita tak gunakan pointer directly dekat sini kan. Okay, faham Yang ni saya gunakan array sebagai array. Nak gunakan nama sama pun boleh, tak ada masalah kan. So bila kita nak print, bila kita print, kita check dulu kan, betul tak apa yang kita terima value ni. Kita check address bagi array ni. Sepatutnya dia mesti sama dengan address bagi number. Tadi number kat atas tu, so sini array. ARR punya array kan. Ini declaration. Lupa letak declaration. Function prototype. Function prototype. You just copy sahaja. Just copy sahaja. Yang ini kalau melibatkan array, you copy je everything. Ini tak payah buang lah dalam tu kan. Takut akan ada effect you punya program lah. So kita biar je. Biar je dalam ni. Sebab ni semua ni digunakan. Ini digunakan balik. Size ni digunakan balik oleh array ni. So jangan buang lah. You buang nanti tak jumpa lah. Alright. So supposedly kita akan dapat dua address print kan. So print yang pertama adalah address untuk number. Print yang kedua adalah address untuk ARR. Ini ada tak ni dalam ni? Keblur. Tengok tengok. Kita nak print, kita nak check address bagi ARR ni. Sama tak dengan address bagi number? So kalau sama, betul lah maksudnya. Kalau tak sama, berbeza. Nampak ni, first kita print address bagi number. Kemudian kita print dekat sini, function ni, kita print address bagi ARR. Dia mesti sama. Walaupun dia berada di dalam function yang berbeza, address dia mesti sama. Nampak apa saya? Nampak. Sama tak? Sama-sama. So ini address yang kita print dekat main. Untuk number. Yang kedua adalah address yang kita print dekat function calculate. Dia mesti samalah. Sebab dia adalah merujuk kepada memori yang sama kan. So ini yang kita passkan tadi melalui function. So bila dah dapat, barulah kita boleh panggil balik value yang ada dalam memori tu. Bila kita dah confirm dapat address yang betul, baru kita boleh panggil balik. Kita panggil balik, kita print balik yang ni kan. Nampak saya punya ni nampak saya punya code block kan. Ini ARR lah. Ini nak guna I ke? Size. You guna size. Tak boleh. Tak boleh guna size. Size ni adalah di mana? Size ni letak mana? Dalam for ni. Dekat condition. Dekat sini kan. Size lah.
kan dia lebih kecil daripada size. Ini biarlah I ni memang kat situ. So INTI. So, sepatutnya dia mesti sama dengan yang atas ni. Sepatutnya mesti sama. Ini mesti sama dengan yang atas ni. Buang lah ni. Okay. Sekejap Hello? Ada lagi tak? Nampak apa? Kosong. Okay. Nampak apa? Nampak output. Nampak output? Sama tak? Ini yang kita print dekat main. Yang first 10, 100, 2, 4, 5 ni. Yang bawah ni kita print dekat function calculate. Kena sama lah. Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Itu je sebenarnya. Simple kan? Simple je. Cara yang saya rasa paling senang lah untuk kita passingkan array kepada sesuatu function kan. First kita bagi size and then kita just bagi address yang pertama. Okay, and then dekat bawah tu lain sikit. Okay, untuk yang menerima, function yang terima. Okay, dia akan terima and then dia akan simpan tu sebagai size and then sini kita declare array yang baru lah. Atau you nak gunakan nama yang sama boleh kan, number. Tapi dalam ni kena ada size. Sini kan. Okay. Okay, next. Kita nak paskan name ni. So sama je lah. You rasa kita nak paskan apa first? Kalau kita nak paskan name ni. Koma je lah, kita pas sekali lah. Macam mana kita nak paskan name? Agak-agak macam mana? Letak. Name je. Agak, apa dia? Name saja. Name saja, macam ni. Ini melangkumi 2D array lah, tak kisahlah string ke integer ke sama je. Sama konsep dia. Sebelum kita paskan address ataupun address bagi elemen yang pertama tu kan. Elemen name yang pertama, name kosong kan. So kita kena paskan size dia dulu. So jangan lupa lah size dia ada. Apa size dia? 2. 2 ke 10? 2. 2 dan 10. Sebab dia 2 ni dia ada 2 size lah kan. Satu size untuk column, satu size untuk row kan. So ada 2 lah. Pas dah 2. Kalau 3D, you pass dah 3 size. 2 dan 10. Ini secara statik. Kalau 2 dan 10 ni user yang masukkan, so you letak variable lah sini. Size name ke kan. Okay. Lepas kita dah paskan semua size bagi name tu, baru kita paskan address. Address bagi name kosong kan. Okay, so macam mana nak terima? Agak-agak macam mana nak terima?
In Char. Kena integer dulu kan. Integer dulu. integer. Integer dulu kan. Integer. So katalah apa benda nak letak integer apa untuk size nombor 2 tu. Katalah M. Ni saya letak je lah buah, nanti dia kena ada meaning kan benda ni kan. Nanti bila you buat coding, make sure ada meaning lah. Okay, variable yang kamu guna. And then size yang kedua kan, katalah N kan. Lepas tu Char. baru kita buat char kan. Katalah kita gunakan nama yang sama kan, char name. Boleh nama berbeza, boleh nama sama kan, tak kisah kan, sebab dia dalam function yang berbeza. Okay, apa nak letak dalam ni? Tak apa dalam ni. M. Apa? M. Kena dapat N. And then kita letak N. Saja. Okay, so dah dapat. Okay, kita cuba try tengok dia punya output. Okay. For. Okay, kalau dia bukan nested, so you boleh gunakan counter yang sama kan. Kalau dia nested, itu for di dalam for you tak boleh gunakan counter yang sama kan. So sini I, so ini kena gunakan X. Contohnya kalau dia dalam for ni kan, kalau dalam ni kan. Faham tak ni saya cakap ni? Kalau dia nested kan. Kalau nested for dalam for kan. So tak boleh gunakan I. Ni gunakan I lagi kan. So you kena gunakan X. Dia di dalam, kalau dia di luar, dia tak berkait, so you boleh gunakan I. Tak ada masalah kan. So I sama dengan kosong. I kurang daripada, kita nak printkan semua ni. M. I kurang daripada M. Betul. I plus plus. Okay, print F. And okay, jangan lupa declaration. Kita dah tambah ni tadi. So untuk yang menyebabkan array, you copy everything, jangan buang satu habuk pun dalam prototype ni kan. Jangan. Error. Okay. Okay, so saya sharekan output. Mana output dia ni? Sekejap Alright. Okay.
sharekan output. Okay, nampak tak output dia? Nampak. Kenapa keluar Ali 2 dekat situ? Abu kenapa tak keluar abu? Sebab name tu tak ada indikator macam counter. Sebab name tak ada indicator. Macam Macam counter. macam Ya. IJ. Jangan lupa kan. So kalau you tak name saja, dia akan print yang pertama sahaja kan. So ni you kena letak dia punya counter. Okay, baru dia akan keluar. Semualah. Okay, so basically itu sahaja untuk passing array ni. Okay, passing array to a function. You dapat tak dia punya ni? Dia punya step you dapat tak? Boleh dapat tak? Boleh. Okay, kalau boleh saya nak kamu ubah sikit coding ni. Okay, saya nak kamu ubah sikit. Saya nak kamu paskan paskan number yang berbentuk 2D. Ini 1D kan, 1D number kan. Jadikan number ni 2D and then you pass dekat sini lah, sama lah. Ataupun mungkin create satu lagi lah. Create satu lagi float dah pula kan. Float. Float apa Doktor tak nampak coding. Apa dia? Nampak kau blok. Tak nampak kau blok? Alamak. Tak nampak. Okay, create satu float. Float norm lah. And then number size 3. Bersize 3. Tiga kan. Macam mana? You bagi dia punya ni. Dia punya value kan. Ini tak ada ni. Value dia apa? Ingat macam mana nak initialize value bagi ni. Bagi 2D array number kan. And then you pass kan kepada function calculate. So function calculate just print dia balik bawah ni kan. Guna nested loop untuk display balik ini And then hantar, boleh Ini saya share lah coding ni. Nanti you ubah kat sini je Okay, sir. Boleh Boleh. Okay, jadi saya bagi kat WhatsApp. Okay, itu sahaja. Ada sebarang pertanyaan? Jangan lupa untuk hot 2. So ini last topik yang kita discuss lah. Yang semua dah cover habis lah. Ini pun sikit-sikit je. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu saja hantar hari ni sebelum pukul 12 malam. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, thank you. Thank you, doktor.